Okay, kembali bersama saya dan Hisham dan kita seterusnya akan bercakap tentang sesuatu yang sangat menarik ya. Sangat menarik dan itu lo katakan kalau sekarang ini ada terfikir apa agaknya hadiah yang anda boleh berikan kepada isteri, kepada suami, pada anak, saya rasa apa kata kalau kita ubah style sikit. Kita bagi je macam seperti ini. Nanti kita akan cerita lebih lanjut apa ini mungkin anda tak nampak sangat tetapi ini dikatakan sebagai emas di sebalik kad. Emas di sebalik kad, emas dan kad. Tak boleh nanti ada definisi dia macam mana. Kalau dulu trendnya kita mengumpul stamp, sekarang kita mengubah ataupun memodernkan lagi koleksi kita. Tambah nilai lagi ya. Tambah nilai lagi. Baik, dan bersama kita pada pagi ini adalah Naib Presiden Kanan Pos Ar-Rahnu Encik Abdul Razak Muhammad Abdul Kadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini, Waalaikumsalam. Hari ini kita dapat melihat, orang kata ini namanya kilauan emas di depan mata pagi-pagi ni. Bagi segar. Bagi segar bagi pagi ni. Segar. Jangan kata wanita je gila emas. Lelaki pun sekarang ni semua gila emas. Ini satu inisiatif yang sangat menarik. Tapi perlu untuk kita terangkan pada penonton kami terlebih dahulu mengenai Ar-Rahnu. Saya rasa ramai dah kenal. Sebab sedikit latar belakang. Pos Ar-Rahnu adalah sebuah pajak gadai berlandaskan syariah. Jadi Pos Malaysia mendirikan Pos Ar-Rahnu pada bulan Jun tahun 2012 dan sehingga hari ini kami mempunyai 65 cawangan di seluruh negara. Dan cawangan kami semuanya terletak di dalam pejabat pos. Jadi ini menjanjikan tamu privasi, menjanjikan tamu keselamatan dan juga menjanjikan tamu fasiliti-fasiliti lain yang ada di dalam Pos Malaysia. Selain daripada kita boleh memajak emas kita, kita boleh juga membeli emas dan kita boleh juga menjual emas kita di Pos Ar-Rahnu. Itulah perniagaan yang ada. Itu sedikit juga lah mengenai perniagaan untuk Pos Ar-Rahnu juga kan? Iya. Baik, mungkin Cik Azab juga boleh olahkan lagi mengapa Pos Malaysia menceburi bidang perniagaan Ar-Rahnu? Pos Malaysia memasuki bidang ini kurang lebih 3 tahun dulu sebagai satu bidang usaha untuk menambahkan daya saing Pos Malaysia di market ya. Kita tahu yang bisnes-bisnes kita yang lama dulu seperti stamp and all that menghadapi penurunan. Jadi Pos Malaysia mencebur diri di dalam usaha pajak gadaian ini dan sekarang sebenarnya pajak gadai kita telah pun jadi pusat sehenti emas. Jadi sesiapa saja boleh datang, boleh memajak, menjual, membeli, mencuci dan juga menyimpan emas mereka di Pos Ar-Rahnu. Jadi saya tertarik dengan satu perkara ini. Ia bukan sahaja melibatkan di antara Ar-Rahnu bersama dengan pembeli tetapi juga bersama dengan mereka yang peruncit emas. Juga ada perkhidmatan dan sebegitu. Untuk peruncit emas juga memang boleh ada hubungan bersama Pos Ar-Rahnu. Peruncit emas boleh datang, mereka boleh datang membeli jongkong emas kita ataupun dinar kita dan mereka juga boleh menjual emas itu kepada orang ramai. Tetapi orang ramai yang pentingnya boleh datang langsung ke Pos Ar-Rahnu untuk membeli emas itu dengan kami. Dengan promosi yang lain macam sikit. Nanti kita nak share jauh kat situ. Baik, jongkong dinar emas yang kita lihat berstatus IPM. Saya rasa benda ini mungkin agak baru untuk penonton kami. Apa yang boleh kami faham tentang apabila kita nyatakan bahawa bagaimana jongkong ataupun dinar emas berkenaan diiktiraf sebagai berstatus IPM? Pertama kali istilah IPM itu adalah Investment Precious Metal. Ataupun metal yang boleh disimpankan sebagai satu investasi. Jadi bila metal ini diklasifikasikan sebagai IPM, maka kerajaan menidakkan pembayaran GST. Jadi di Malaysia cuma yang ada apa orang kata metal atau jongkong yang berstatuskan IPM ni cuma 2 saja, iaitu Post Gold atau Public Gold dan Pen Swiss. Jadi semua ni apabila kita membeli memang tidak dikenakan GST. Apabila kalau kita katakan kita membeli cincin atau emas biasa atau apa, kita dikenakan GST 6%. Betul tu. Baik, Cik Azab, bagi mereka yang tidak begitu fasih dengan konsep penjualan atau pembelian jongkong emas, mungkin Cik Azab boleh perkenalkan bagaimana perkhidmatan penjualan jongkong dinar emas Public Gold ni dapat membantu orang ramai, terutamanya orang Malaysia sendiri. Pertama sekali kalau kita beli emas, kita membeli emas sebagai satu investasi. Sama seperti kita menyimpan duit untuk masa depan. Katakanlah sekarang ramai orang, terutama sekali wanita, bila mereka membeli emas dari dalam bentuk barang kemas. Perhiasan lah. Mulanya datang apa orang kata nilai itu untuk mencantikkan diri. Tapi di belakang fikiran adalah satu hari nanti kalau saya perlukan,
saya boleh jualkan emas ni. Kan? Jadi pemikirannya sama. Jadi sekarang kita buat di dalam bentuk jongkong dan dinar. Kerana kenapa emas kalau dipakai sebagai barang kemas adalah daya kandungan emasnya adalah 91.6% kandungan emas. Kalau jongkong ini atau dinar, kandungan emasnya adalah 99.9% kandungan emas. Itu emas murni. Jadi kalau dari segi investment value, apabila kita membeli atau menjual balik, kita mendapat manfaatnya dari segi pembeli, iaitu mendapat margin yang kurang. Jadi ibaratnya kalau kita beli RM100 tu, kita dapatlah value RM100 kita. Nah, orang kata kalau kita beli emas, apakah impak tu kepada saya sendiri kalau kita pembeli, ya. Kita bandingkan saja ringgit kita yang jatuh dengan dolar. Hampir 25% permulaan tahun ini sampai sekarang. Nah, kalau kita beli emas kita pada bulan Januari dengan harga RM100 tu, emas kita masih lagi mempunyai nilai yang sama. Ringgit kita dah jatuh 25%, tapi emas kita dah masih kekal value 25% itu. Betul. Jadi saya rasa pihak Persaudaraan Radu sudah menyediakan satu platform dengan harga ataupun package yang lebih berpatutan. Sebab itulah kami tampilkan Tuan Razak hari ini. Satu perkara tadi dah menyebut mengenai public goal. Apa kita faham, saya pun pernah seringkali faham tentang public goal, tapi pemahaman daripada Tuan Razak pada kami bagaimana sebenarnya? Public goal adalah pembuat jongkong emas dan dinar yang terbesar di negara ini. Memang mereka lah yang mendahului penjualan jongkong emas IPM di negara ini. Jadi untuk POS Malaysia melangkah lagi ke depan untuk menjadi pusat serti emas, kita mencari partner yang strategik. Jadi kita tentukan yang public goal itu mempunyai ciri-ciri atau apa orang kata bukan inti lah, apa orang kata, ciri-ciri yang penting untuk menjadi satu strategic partner. Nah, bila firm lah, strong, firm. Nah, bagi kita pula, kenapa kita cari satu strategic partner yang kuat? Kerana akhirnya apa yang kita mau menjual kepada orang ramai yang akan mendapat manfaat dia. Jadi contohnya kalau kita membeli 100 gram di Pos Aranu hari ini, saya boleh menjanjikan harga yang paling menarik di negara ini. Kerana kompetitor kita yang paling terdekat pun harga mereka adalah paling kurang 1,500 di atas harga bagi emas 100 gram. Jadi bayangkan nilai itu, kalau katakan ini emas 100 gram, kalau kita beli di Pos Malaysia, harganya RM15,000. Kalau kita beli di kompetitor kita, harganya paling kurang RM16,500. Itu dalam kerti harga bayar. Kalau kita beli di kompetitor kita RM16,500, kita boleh beli 110 gram emas di Pos Malaysia. Itu maksudnya. Jadi at the end of the day, yang akan mendapat manfaatnya adalah orang ramai. Mereka dapat membeli emas dengan harga yang cukup kompetitif. Mereka juga dapat menjual emas dengan harga cukup kompetitif. Kita tahu ramai wanita apabila mereka hendak menjual emas, katakan untuk membeli emas baru, mereka membuat trade-in di kedai emas. Kan? Betul. Di dalam bisnes ini yang kita buat tu, sebenarnya di dalam trade-in tu kita menjual emas kita, ada harga dia, kita membeli emas pun ada harga dia. Di situ saja kita boleh dirugikan. Saya kata sebut di sini dirugikan di antara 20 hingga 35%. Daripada nilai emas yang kita jual dan nilai emas yang kita dapat. Yang rosak yang dah terpakai boleh semuanya kita menerima, walaupun katakan subang sebelah pun kita akan terima kalau orang mau jual. No problem. Jadi emas. Cik Azad, bagi mereka yang sudah mendapat ilham yang ingin menceburkan diri, mungkin saya ingat tadi yang Cik telah pun menceritakan bahawa ini adalah edisi khas, hanya certain amount ataupun jumlah tertentu saja dan produksi baru akan dikeluarkan. Iya, edisi khas ni yang pertama dikeluarkan oleh Pos Malaysia. Bukan saja di Pos Malaysia, oleh mana-mana apa orang kata post organisation in the world. Ini yang pertama sekali. Wow. Ya. Jadi kita cuma mengeluarkan edisi khas ni 1 gram 20,000 keping sahaja. 20,000. Dan ini telah pun kita lancarkan pada 25 hari bulan November bulan lalu. Dan sampai dengan hari ini kita dah dapat menjual 6,000 keping emas ni. Jadi sambutan amat menggalakkan, walaupun publicity tidak begitu kuat pada waktu ini, tapi kita yakin kita dapat jual kesemuanya sebelum akhir Januari. Dan setelah itu pada bulan pertengahan Januari atau akhir Januari kita akan keluarkan edisi kedua.
Jadi istilahnya macam dia akan menjadi satu collector's item macam stamp juga. Tapi stamp ni berbeza. Dia ada emas. Emas 999, emas paling murni. Tak ada GST. Jadi kita boleh buat ni sebagai collector's item. Nah, bila orang kata collector's item, apa specialnya collector's item? Selalunya kalau kita buat limited edition ni, dia kan umur dia tak banyak. Jadi orang ramai, secondary market akan timbul lepas ni, di mana orang mahu membeli emas ni dengan ikut nombor siri. Contohnya kita menjual siri 00001 pada harga RM200 kepada pembeli. Nah, pembeli itu lepas 3 hari, ada orang pihak ketiga yang membeli daripada dia pada harga RM3,000. Kerana mahu nombor itu. Jadi banyak kan kita tahu macam kalau kita nak beli kereta di JPJ, kita nak beli nombor special, kita kena bid. Betul. Kan? Jadi sama juga. Trend ni dah bermula. Baik, satu perkara lagi yang penting, kita dah banyak cerita mengenai harga, kita bercerita tentang edisi terhad. Di mana mereka nak beli? Saya itu paling penting. Mereka boleh beli di 65 cawangan pusat RANU di seluruh negara dan cawangan RANU ni berada di dalam pejabat pos sendiri. Di seluruh negara. Jadi konsepnya seperti biasa jugalah, jual, beli, bayar itu beli, sahaja. bayar. Tidak ada. Kadang-kadang ada yang merumitkan cara pembelian. Biasa macam mana nak beli ni, macam nak beli ni kan. Oh, tak ada. Yang paling penting lagi satu saya rasa untuk orang ramai tahu adalah kalau kita bayar harga emas ni, cuma harga emas saja yang kita bayar. Tidak ada apa yang dikenakan sebagai workmanship. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita beli di tempat lain, saya yakin ada. Kos-kos yang kos-kos yang tersembunyi. Tersembunyi itu perkataannya. Baik, Cik Azhar mungkin boleh ceritakan kepada kita apakah produk perkhidmatan lain yang disediakan oleh Pos RANU kepada pelanggan. Selain daripada orang boleh membeli emas, orang ramai juga boleh menjual emas terpakai mereka. Okey. Dan kita juga sekali lagi memberi kadar harga yang paling tinggi di negara ini. Kita membeli di kadar harga 95% daripada harga emas semasa. Jadi jika orang tu memau apa orang kata benefit from duit emas tu untuk dijual, lebih baik jual di Pos RANU lah. Dan lagi satu bagi wanita, kalau macam kita hendak membeli emas baru. Dulu kan seringnya kalau kita nak beli emas baru, kita pergi ke retailer, kita menjual emas kita di situ dan kita beli emas baru. Saya sarankan jual emas lama anda dengan Pos RANU, dapat duit lebih tu pergi beli emas baru di tempat retailer, boleh dapat emas lebih sikit. Okay. Boleh bayar ansuran ke yang mahal ni? No. Tak. So far semua cash, and then kita akan mengadakan pembayaran secara kartu kredit, kad kredit. Kad kredit lah tu. Jadi okey, baik, kita cakap terima kasih Selamat Ujaya. Saya rasa ini merupakan satu ruang atau platform yang baik untuk pelaburan. Yang penting sebenarnya harganya lebih cun berbanding tempat lain. Itu yang pasti. Yang penting kalau sesiapa nak tahu, bila mereka mahu membeli emas, mereka boleh saja ke pejabat RANU dan menanyakan staf kita akan perbezaan harga Pos RANU dengan 3 kompetitor yang terdekat. Mereka akan diberikan jaminan itu. Dan kalau orang ramai katakan ada was-was, mereka boleh pergi orang kata terus menanyakan sendiri. Betul. Baik, kita bacakan terima kasih Cik Abdul Razak atas kelapangan bersama kami hari ini. Terima kasih. Baik, itu cerita mengenai emas. Lepas ni boleh nampak Hisham akan berpusu-pusu ke Pos RANU lagi. Hisham lah. Saya dapat di awak ada satu buku mengenai koleksi emas. Baik, kita terus saksikan satu bingkisan ni, bingkisan Yayasan Permotoran Nasional. Tapi sebelum itu, kita akan memberi laluan kepada meteorologi.